Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Fathul Mu'in muka surat 64, petok bawah sekali. Surat 64 petok bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Walau nawa raf'al janabati wa ghasala ba'dal badani summa nama fastayqaza wa arada ghaslal baki, jawab dia lam yahtaj ila i'adatin niyah. Terjemahan, andai kata niat menyingkirkan kejunuban, niat mandi mengangkat hadas janabah, niat mandi mengangkat hadas janabah dan membasuh sebahagian badan. Dia mandi niat mengangkat hadas janabah, niat mengangkat hadas besar, ataupun niat mandi wajib. Itu hak mudah. Niat mandi wajib ataupun niat mengangkat hadas janabah, hadas junub, ataupun niat hak mudahnya niat sahaja aku mandi wajib kerana Allah, ataupun niat sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah. Kemudian lepas niat dan membasuh sebahagian badan, dia meratakan air sebahagian badan, lalu tidur. Tak selesai meratakan air pada sekalian badan, meratakan air membasuh hanya sebahagian badan, kemudian dia pun tidur. Lalu setelah bangun kembali bermaksud meneruskan membasuh bahagian lain daripada anggota badan yang belum terbasuh. Jawabnya, maka di sini tidak perlu mengulangi niat sekali lagi. Jadi dia niat mengangkat hadas janabah, niat mengangkat hadas besar kerana Allah, mandi niat niat mandi wajib. Kemudian dia hanya membasuh, meratakan air setengah badan sahaja, tak selesai. Kemudian dia pergi tidur. Lepas tidur dia bangun tu, dia nak menyempurnakan, nak meratakan air pada anggota badan yang belum lagi diratakan sebelum dia tidur tu. Tidak berhajah kepada memperbaharukan niat, tak kena niat semula. Kenapa? Kerana ketika mandi wajib tidak disyaratkan mualat. Ketika mandi wajib tidak syarat mualat. Mualat hanya sunat. Apa dia mualat? Kita berturut-turut. Mandi wajib tu biar beres selalu. Itu mualat. Ni mandi wajib separuh, tak siap lagi, berhenti, pergi tidur.
Bangun tidur baru nak sambung mandi wajib, maknanya sudah putus mualaf. Tidak, sudah putus mualaf. Tetapi mualaf tak jadi syarat. Mualaf hanya sunat saja. Maknanya kalau buat seumpama tu hanya tak dapat pahala sunat mualaf. Jadi dia nak sambung balik mandi tu tidak perlu kepada niat yang baharu, pakai niat hak mula-mula mandi, hak sebelum dia tidur tu. Ni kitab Fathul Mu'in. Contohnya macam mana? Contohnya dia baru berkahwin. Jadi hak jenis pesen rumah, bilik mandi kongsi, bilik mandi luar. Bilik mandi luar kongsi lah, maknanya bilik mandi ramai-ramai. Jadi hak pengantin baru ni bangun pagi mandi basuh kepala tu, maknanya mandi wajib tu. Jadi dia malu nak ni, takut orang tengok dia mandi wajib. Dia bangun dulu tengah malam pun, kan, sebelum subuh tu dia bangun pukul 3 ke 4 ke, dia pun niat mandi wajib. Dia pun basuh perata sebelah kepala, belah atas kepala dia perata molek. Belah kepala, belah rambut ni perata molek, belah tubuh tak lagi. Dia perata molek belah kepala, dia lak dia pun sambung tidur. Bangun pagi esok dia basuh, dia benar, dia hanya perata sebelah tubuh ke bawah. Ada ni. Tapi lepas dia perata sebelah atas tu, jangan buat pula. Buat pula tak jadi dah. Hak basuh sebelah kepala tu tak ada buat pula lah ni. Maknanya bangun pagi dia pun basuh sebelah bawah. Tua tengok kepala tak basah, dia tak mandi wajib. Tak jadi lagi tadi malam ni. Contoh. Pada ni. Cerita sungguh ni, ada orang sampai ke tak mandi wajib, tak sembahyang subuh sebab malu nak mandi wajib. Jadi hari pertama berumah tangga, subuh tak sembahyang. Sepatutnya subuh sembahyang berjemaah. Sekelami tu, subuh sekelami tak sembahyang. Sebab apa? Malu nak mandi wajib. Hak ni hak jenis bila air luar lah, bila air kosi, bila air dalam bilik tidur masing-masing. Tahu tak tahu. Ada ni. Jadi nampak kepala basah mandi wajib lah. Jadi tengok keluar bilik air, kepala kering. Padahal dia mandi dah tu sebelum dia sambung tidur tu. Ada ni. Hak jenis hak malu lah. Kalau jenis tak malu, mertua tengok aje, dia tunjuk rambut dia basah. Malu apa? Sebab apa? Nanti isteri dia beranak, mertua dia beranak juga. Pak saudara dan saudara sebaya je. Ada ni. Jadi bini dia beranak, mak tua dia beranak juga, masih yang sama. Apa dah ni? Kan ada kan mak saudara, pak saudara dengan anak saudara kan sebaya. Jadi malu apanya? Tua pun sama juga. Dan cerita dia mandi sekerat-sekerat. Dia mandi sebelah kepala dahulu, dia sambung tidur. Kemudian dia bangun pagi esok, dia hanya membasuhkan sebelah bawah, sebahagian laginya. Perlu tak kepada memperbaharukan niat? Tak perlu. Sebab apa? Niat hak mula-mula tu masih lagi jadi. Sebab dia masih lagi boleh sambung balik mandi wajib. Sebab mualaf ketika mandi wajib hanya sunat jua. Tak. Hak ni hak saya biasa sebut, hak berkaitan dengan orang ni dia ada pembalut di tubuh dia. Aksiden contohnya, kaki dia ada seming ke apa contohnya, lutut dia ke peha dia, kira lah dia berhadas besar, maka dia mandi wajib macam biasa. Atas pembalut yang di tubuh tu wajib dia sapu air. Sapu air bukan basuh, sapu air, basuh tangan, hanya sapu saja di atas pembalut. Pembalut tu takkan jadi basah sebab bukan basuh, sapu. Kemudian wajib bertayamum. Wajib bertayamum. Tapi nak eloknya bertayamum sebelum mandi wajib lah.
Sebab kalau bertayamum selepas mandi wajib, muka basah, tangan basah, muka lembab, tangan lembab, payah. Jadi bertayamum dahulu untuk di bawah pembalut tu, di tubuh, di lutut ke, di peha, di betih, tak kira lah. Tayamum dahulu, sapu debu di muka niat tayamum, sapu debu di tangan, untuk ganti di bawah pembalut di anggota tubuh tu lah. Kemudian dia pun mandi wajib. Kemudian atas pembalut disapu air. Tak ada ni. Lepas daripada tu pembalut ataupun seming tu buang. Dia gergaji, dia buang. Jadi di bawah pembalut yang mandi wajib sebelum tu tak dapat meratakan air, maka wajib disambung meratakan air kembali. Hak di bawah pembalut yang sebelum tu tak kena air, ratakan air kembali. Kena niat baru ke tak? Tak payah niat baru. Niat dah kan hak seminggu 2 minggu sebelum tu kan mandi wajib tu kan, hak ada seming di tubuh tu kan. Niat tu lah yang pakai. Dah lama dah ni putus mualak, lebih daripada putus mualak dah lah, berhari-hari, berminggu-minggu dah. Tak ada apa, pakai niat hak hari tu. Ada ni. Sirang saja je air hak di bawah pembalut, hak seming hak digergaji buang dah tu. Tak perlu niat. Tak perlu niat. Sebab apa? Hanya sambung kembali mandi wajib. Sebab apa? Sebab mandi wajib hari tu di bawah pembalut tak boleh kena air, sebab ada seming. Maka tak selesai mandi wajib. Tapi untuk sementara tu ganti dengan tayamum. Untuk sementara ganti dengan tayamum. Tak apalah. Pada ni. Jadi mandi wajib hak tempat tak kata air, ganti dengan tayamum. Hak bab berwuduk tu bab lain pula kemudian. Kalaulah pembalut tu tak ada kena-mena dengan anggota wudu, pembalut tu hanya ada di peha, pembalut tu seming tu ada di lutut, tu tak ada kena-mena dengan wudu. Wudu macam biasalah. Tapi dia berhadap so, contohnya. Dia kena mandi wajib. Jadi macam peha, macam lutut tak ada kena-mengena dengan wudu. Itu hanya berkait dengan tubuh anggota mandi wajib. Jadi mandi wajib macam biasa, atas pembalut sapu air, kemudian tayamum. Jadi di bawah pembalut belum lagi diratakan air, sebab terhalang dengan pembalut dengan seming. Jadi lepas pembalut seming tu buang, buka, gergaji apa semua, maka sambung baliklah. Sambung balik mandi wajib. Sambung balik dengan meratakan air kembali hak di bawah pembalut tu. Sambung mandi wajib bila? Hari tu lah. Lepas tu wajib tak kena niat baru. Niat baru apa lagi dah? Niat hari tu jadi lagi, pakai lagi. Dah lama senggang, memanglah putus mualak. Dah boleh ke? Mualak ketika mandi wajib hanya sunat jua, bukan wajib. Gitu je lah. Faham tak tu? Hak ni hanya tidur semula, bangun pagi esok sama mandi. Hak ning ni mungkin seminggu dah tahu lepas mandi wajib barulah pembalut ataupun seming tu dibuka. Mungkin seminggu, mungkin 2 minggu pun dah tahu. Tak apa lah. Lepas daripada buka pembalut, buka seming tu kok sambung kembali mandi wajib. Dan niat mana? Niat hari tu. Lepas tu macam mana? Tak ada macam mana. Putus mualak, mualak bukan syarat untuk sah mandi wajib. Hanya sunat jua. Mualak ketika mandi wajib sunat jua, macam juga mualak ketika berwuduk. Kan mualak ketika berwuduk pun sunat je, bukan wajib. Basuh muka anak menangis, gi kano juga. Kemudian sambung basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala, basuh kaki. Lepas tu lama duduk cara kano. Putus mualak lah. Putus mualak. Dah mualak ketika berwuduk sunat, bukan wajib. Mana ni? Tengah-tengah telefon, tengah-tengah berwuduk telefon bunyi. Telefon pula telefon hak mustahak. Hak memang tunggu sangat, tengah mustahak sangat ni. Dia pun jawab telefon. Berwuduk belum selesai. Jawab telefon pula panjang. Kemudian barulah selesai. Boleh tak nak sambung balik wuduk? Boleh lah. Tapi putus mualak. Mualak ketika berwuduk sunat, bukan wajib. Hak wajib ketika berwuduk adalah tertib, sebab ia rukun.
Wuduk kan? Ketertib tu wajib kan sebab dia rukun. Muallak sunat. Tanya semula boleh jawab kedok dah tahu ni. Sebelum ni pernah dah. Jadi berwuduk muallak sunat, tertib rukun wajib, ketika mandi wajib. Muallak jelas dah sunat, tertib wajib ke sunat? Dia tanya dah gitu ni. Berwuduk muallak sunat, tertib tu rukun wuduk yang ke-6 tu wajib lah. Sekarang jelas muallak ketika mandi wajib sunat juga, bukan wajib. Nak tanya, tertib ketika mandi wajib sunat ke wajib? Tertib ketika mandi wajib sunat ke wajib? Kalau tak boleh jawab, tak pandai mandi wajib tu. Tak boleh jawab, tak pandai mandi wajib. Siap lah, tak pandai mandi wajib kau. Sekarang ni muallak ketika mandi wajib sunat, jelaslah sunat. Tapi tertib ketika mandi wajib, wajib ke sunat? Ke haru? Ke makruh? Banyak hukum tu. Ada tak? Hak mana? Mana ada tertib ketika mandi wajib? Mandi wajib tak ada tertib pada hanya satu anggota. Mana ada tertib? Ada pun wuduk dia ada tertib lah sebab dia ada 4 anggota. Muka, tangan sampai ke siku, kepala, kaki. Dia ada 4 anggota, maka ada rukun tertib. Sama dengan bertayamum. Bertayamum ada 2 anggota, muka dan tangan sampai ke siku. Maka rukun tayamum ada rukun tertib. Ada pun mandi wajib dia hanya 1 anggota. Nak tertibnya kat mana? Sebab dia hanya 1 anggota, 1 tubuh tu nah. Wuduk 6 anggota, tayamum 2 anggota, mandi wajib 1 anggota. Ni tanya, berapakah anggota mandi wajib? Anggota wuduk 6, anggota tayamum 2, anggota mandi wajib ada berapa? Dia pun duduk bilang, tunjuk tubuh tekuk, kepala tekuk tubuh. Bilang begitu. 1 anggota je. Bila mandi wajib anggota mandi hanya 1, maka tak ada lah rukun tertib. Memanglah kitanya tertib muallak ni dia mana ni? Dia mana? Dia satu pasangan kalau terkira. Tertib muallak, tertib pada dia satu pasangan. Tapi ketika mandi wajib dia tak ada tertib, ada muallak je. Kita tertib muallak kan. Ketika baca Fatihah, syaratnya tertib dan muallak. Ketika baca Fatihah rukun sembahyang, dia ada syarat atau syarat tertib. Ayat Quran mana boleh tukar-tukar, kena ikut susunan lah. Lepas tu dia wajib muallak. Jangan berhenti tengah tu. Sedang-sedang baca Fatihah, bunyi apa-apa dia pun apa bunyi dapur tu kucing ke orang ni, pintu lupa nak kunci maghrib ni contoh. Lepas tu bunyilah kucing. Tak boleh nak sambung Fatihah tu, kena mula balik sebab putus muallak, sebab tidak sambung menyambung. Ada ni. Dia antara ayat-ayat Fatihah ni hanya boleh berhenti qada bernafas je. Hanya boleh berhenti qada bernafas. Tapi qada bernafas ni tak samalah. Orang muda qada bernafas dia tu cepat. Orang tua qada bernafas dia tu lama sikit. Orang dia nyakit lelah, qada bernafas dia panjang sikit pada nyakit lelah. Orang yang tiba-tiba batuk, panjang sikit dia berhenti sebab dia batuk. Tu tak betul muallak dah ke tu. Orang lelah, satu-satu ayat tu dia nak kena nafas 2-3 kali. Lama sikit tu, dah betul muallak, kau dah bernafas. Bukan kata dia lelah, dia batuk, jadi berhenti lama. Tak apa, tak betul muallak. Ada ni. Adapun ketika tasyahud akhir, rukun qauli, rukun sembahyang, hak wajibnya muallak je, tertib tak wajib. Tertib tasyahud akhir sunat je. Tertib tu sunat je. Selepas sujud yang kedua,
Duduk tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Orang sebelah tu panasan dah sebelah ni, ngamuk nanti kan, pelik dah. Dah. Apa tasyahud akhir baca terbalik seorang tu, tertib sunat je, bukan wajib. Tapi jangan buatlah begitu. Ni cerita hukum ni, bukan suruh buat. Sebab apa? Sebab tertib yang kita duk baca, kita tertib kan. At-tahiyyah dahulu, assalamu alayka, assalamu alayna, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tertib gitu. Sunat tu yang tinggal tertib tu, tapi sunat bukan wajib. Sunat bukan wajib. Tapi mualak wajib. Tertib sunat. Tadi apa tu? Ada regu tu kan. Tertib dengan mualak. Jamak takdim, tertib wajib, mualak wajib. Jamak takhir, tertib sunat, mualak sunat. Tu hak saya sebut semua tu. Kalau regu antara tertib dengan mualak. Jamak takdim, tertib wajib, zuhur dulu baru boleh main asar. Mualak pun wajib lepas salam zuhur. Jangan cerah lama asar, kena tunggu waktu di sini nanti. Tak boleh nak jamak takdim. Tapi kalau jamak takhir, zuhur semai waktu asar, sunat je tertib. Sunat semai zuhur dulu. Waktu asar ni barulah semai asar tuan waktu. Nak semai asar dulu boleh, tapi sunat zuhur dulu, jaga tertib. Walaupun waktu tu asar, tapi zuhur dengan asar, zuhur dulu, asar yang kemudian. Memang waktunya asar. Jadi sunat tertib. Mualak, sunat mualak bukan wajib. Lepas salam zuhur, waktu asar ni kita nak berehat contohnya. Tak ada apa-apa. Sebab dia mualak sunat je. Tapi jangan tinggallah mualak sebab dia sunat. Tu tanya mana dia wajib. Mualak okey jelah sunat. Tertib sunat ke wajib. Tak boleh nak jawab, tak pandai mana dia wajib. Tak boleh nak jawab sebab benda tu tak ada. Tertib sunat ke wajib? Nak jawab sunat je wajib, macam benda tak ada. Lepas tu tak boleh nak jawab. Bukan tak pandai mana wajib, tak pandai mana wajib, beratlah kitanya. Kenapa tak pandai jawab? Sebab benda tak ada. Nak jawab macam mana? Mualak apa hukum? Mualak ada. Sunat. Boleh jawab lah. Tertib benda tak ada, tanya pula wajib ke sunat, tak boleh nak jawab sebab barang tak ada. Jadi hak mualak ketika mandi wajib hukumnya sunat. Hak ni setakat mandi separuh, tidur, bangun, sambung separuh, tidak berhajat pada niat yang baru. Hak kata saya sebut tadi, hak pembalut seming tu, hak tu bukan kata masa yang sekejap, mungkin berhari-hari, mungkin berminggu-minggu. Yalah sebab seming tu, seming hak bubuh di kepala lutut tu, kalau ada kecederaan, seming tu dah lama dah. Makan bulan, seming tu bulan, sebulan. Boleh sebulan, 6 minggu. Allah. Tu mualak nanti. Dah saya cerita mualak lah. 6 minggu. 6 minggu pun buka seming tu, dia gaji, dia buka seming, sambung balik mandi wajib. Hak 6 bulan, hak 6 minggu lepas, 6 minggu lepas, 11 setengah, 6 minggu lepas, sambung balik, basuh di bawah hak seming tu, sambung mandi wajib. Perlu tak niat baru? Tak perlu. Sebab apa? Sebab mualak hanya sunat jua. Kena. Comel juga kitab Fathul Mu'in ni. Bicara bab mandi separuh, niat mandi wajib, mandi separuh, tidur, bangun semula, lepas tu nak menyudahkan mandi wajib, tidak berhajah kepada mengulangi niat sekali lagi, tak perlu. Sebab dia mualak hanyalah sunat jua, bukan wajib.
Kemudian dalam kitab Fathul Mu'in ni dia tidak nyatakanlah niat tu di mana. Cuma niat ni serta permulaan air kena di anggota tubuh kita. Cuma anggota tubuh manakah yang mula-mula kena air? Ketika kita mandi wajib. Cuma orang kita ni biasanya dia sirang atas kepala selalu. Dia berdiri bawah pahit ujang ataupun dia ambil wayar getah, dia pun sirang atas kepala, dia pun niat mandi wajib gitu. Itu dalam kitab Hidayatus Salikin. Dalam kitab Hidayatus Salikin, sebelum mandi wajib disunatkan basuh tangan 3 kali. Selepas basuh tangan 3 kali, dalam Hidayatus Salikin tak sebutlah, dalam kitab-kitab yang lain selepas daripada basuh tangan 3 kali disunatkan bersugi. Basuh tangan siap-siap, kemudian basuh tangan sebagai sunat ni, bukan wajib, bukan mandi wajib lagi, tak niat lagi mandi wajib. Dia basuh tangan dahulu, sunat basuh tangan. Macam kita berwuduk lah. Kita berwuduk, niat wuduknya ketika basuh muka. Sebelum tu basuh tangan, belum niat lagi sebagai wuduk. Pada sunat. Jadi sebelum mandi wajib begitu juga, sunat basuh tangan 3 kali, kemudian bersugi. Kemudian dalam kitab Hidayatus Salikinnya dia pergi kepada menyucikan cemar-cemar yang ada di tubuh. Kemudian berwudu dengan sempurna. Lepas selesai berwudu, barulah sirang atas kepala, niat mandi wajib. Jadi berwudu sebelum mandi wajib. Ketika mandi wajib disunatkan pelihara daripada terbatal wuduk. Maknanya jangan melakukan perkara yang membatalkan wuduk, contohnya sentuh kemaluan. Lepas selesai berwuduk, barulah siram air atas kepala, niat mandi wajib. Itu dalam kitab Hidayatus Salikin. Cuma kalau kita buat seumpama tu, ketika kita basuh tangan, lepas tu kemudian bersugi tu, kena niat sebagai sunat ketika mandi wajib. Saja aku basuh tangan sebagai sunat mandi wajib, sebagai sunat ketika mandi wajib. Kemudian kita pun bersugi. Jadi bersugi dia jadi sunat sebelum kita mandi wajib, boleh pahala sunat. Kalau kita basuh tangan sahaja sebagai sunat sebelum mandi wajib, kita tak niat sebagai sunat sebelum mandi wajib, tak dapat pahala sunat. Jadi bersugi pun tak dapat pahala sunat sebagai bersugi yang disunatkan sebelum mandi wajib. Sama macam kita berwuduk lah. Kita berwuduk, niat wuduk ketika basuh muka. Adapun kita basuh pergelangan tangan 3 kali, kita tak ada niat lagi di situ. Maka untuk dapat pahala sunat basuh pergelangan tangan ketika berwuduk, kita kena niatlah, saja aku basuh tangan sebagai sunat wuduk. Selesai, kita pun bersugi. Selesai bersugi, kita pun berkomor-komor dan memasukkan air ke dalam hidung. Barulah basuh tangan kita, bersugi kita, berkomor-komor serta memasukkan air ke dalam hidung, dapat pahala sunat wuduk. Kalau tak niat, tak dapat pahala sunat wuduk. Sebab kita niat wuduk adalah ketika membasuh muka sebagai rukun wuduk yang pertama. Lepas basuh muka tu boleh pahala wuduk belaka lah. Hak rukun ke, hak sunat ke, boleh pahala wuduk belaka. Bila ni? Hak selepas basuh muka. Lepas basuh muka kan, sunat sapu telinga, boleh pahala sunat. Sebab apa? Sebab kita niat dah ketika basuh muka.
Tapi basuh pergelangan tangan, bersugi, berkomoh-komoh dan memasukkan air ke dalam hidung, kita buat sebelum daripada kita niat ketika basuh muka. Maka untuk dapat pahala wuduk, kena niat asing pula. Saja aku basuh tangan sebagai sunat wuduk. Maka lepas dia basuh tangan, bersugi, berkomoh-komoh serta memasukkan air ke dalam hidung, tak payah niat dah. Sebab sudah dia masuk, kita buat selepas daripada kita niat sebagai sunat wuduk ketika membasuh pergelangan tangan. Sama juga ketika mandi wajib. Mana basuh pergelangan tangan, niat sebagai sunat wuduk, kemudian bersugi, kemudian barulah siram air atas kepala, niat mandi wajib. Dia gitu. Ataupun ketika basuh tangan tu kita niat dah sebagai mandi wajib. Kita basuh 3 kali ni, kita niat dah sebagai mandi wajib. Kemudian kita pun bersugi-sugi ketika sedang mandi wajib. Boleh pahala sunat mandi wajib. Bersugi ketika mandi wajib. Sebab dalam kitab ada tu Salikin lah sebut niat ketika siram air atas kepala. Dalam kitab lain tak sebut. Sebab sebenarnya sebelum kita siram air atas kepala, kita disunatkan terlebih dahulu. Di hadapan dia cerita hak sunat ketika mandi wajib, dia cerita di hadapan. Yang mana sebelum kita siram air atas kepala, kita disunatkan basuh tempat lipatan dahulu. Siram air atas kepala ni kemudian. Sebelum nak siram atas kepala, kita basuh tempat-tempat yang berlipat. Tempat-tempat hak payah nak kata air tanpa kita amati. Mana kita basuh cuping telinga terlebih dahulu. Sebab apa? Hak ni kena amati. Sebab kalau mandi cincai-cincai, kita boleh tengok budak mandi cincai-cincai, dia keluar bilik air, di telinga dia tinggal sabung. Nampak dah tu? Nampak dia tidak amati, jadi di celah-celah telinga dia ni air tak meratai. Tapi budak ni bukan mandi wajib. Tapi nak ceritanya dia sudah bersabung, dia disiram. Nak cepat dia pun keluar, kita boleh tengok di cuping telinga dia ada baki sabung. Maknanya tanpa amati air tu tak masuk tempat ni. Kalau air masuk tempat tu, sabung hilang lah. Ada ni. Maka sebelum kita siram air, kita amati dulu tempat-tempat yang berlipat. Basuh dulu hak celah ni di lubang-lubang pusat tu. Ni. Hak tempat-tempat yang agak berlipat. Tempat-tempat umpama tu dulu. Kemudian kalau ada kalau ada rambut yang tebal, selati rambut dahulu. Siram air sikit-sikit, lepas tu selati. Ada ni. Panggil apa? Selati. Kalau janggut tu tebal, spray selati dulu. Selati, pada selati. Dia panggil apa? Kalau kata jambang dia, bau dia tu mana tebal, selati dulu. Nak pastikan air tu sampai ke batin. Pada ni. Sebab mandi wajib bukan macam berwuduk. Kalau berwuduk, kalau jambang dia tebal, kalau janggut dia tebal, hanya wajib rata di luar sahaja, tak wajib sampai air ke batin. Adapun mandi wajib, walaupun jambang dia tu tebal, walaupun janggut dia tebal, dia wajib menyampaikan air kepada batin, kepada dalam tu. Dia tak sama dengan wuduk. Kan kalau jambang tebal, kalau janggut tebal, kalau berwuduk kan luar-luar badan dah, tak sampai ke dalam pun tak apa. Tapi kalau mandi wajib, walaupun jambang tu tebal, walaupun janggut tu tebal, tetap wajib sampaikan air kepada batin jambang, batin janggut dan kulit yang ada di pangkal. Ni kalau ketika mandi wajib. Jadi selati dahulu jambang ke, ni janggut ke, beres dah, barulah siram air atas kepala. Tapi niat mandi wajib sebelum daripada tu. Sebab ketika basuh cuping
amati cuping telinga, amati pusat apa semua tu, kita sudah lakukan selepas kita berniat mandi wajib. Di manakah kita niat mandi wajib? Ketika basuh tangan. Kita basuh pergelangan tangan, niat saja aku mandi wajib kerana Allah. Lepas basuh tangan tu, amati tempat-tempat yang berlipat. Selati rambut, selati jambang, selati janggut. Lepas tu barulah siram air atas kepala. Kemudian disunatkan sebelah kanan lebih dahulu, barulah kepada sebelah kiri. Kanan lebih dahulu dan barulah sebelah kiri. Pada kanan terlebih dahulu ni, kanan di hadapan, kanan di belakang. Kiri di hadapan, kiri di belakang. Ia tak sama dengan ketika memandikan jenazah. Ketika mandikan jenazah, kanan hadapan, kiri hadapan, pusing, kanan belakang, kiri belakang. Dia tak berulang kali pusing. Kita ni mandi wajib, kanan hadapan, kanan belakang. Kiri hadapan, kiri belakang. Ni makna sunat menganan, sunat mendahulukan sebelah kanan. Ni pakai rung sekaligus, bunyi kanan kiri tu pening dah. Ustaz ajar apa kanan kiri? Tak pernah buat. Dah mandi wajib macam mana? Atas nasi air lah. Air ke depan ke, kanan ke, kiri ke, dia bawa air hujan. Sebab apa? Pakai air banyak. Hak menganam mengiri ni pakai air segantang. Macam mana? Hak kita buat tu janji kata air lengkap rukun mandi wajib, okeylah. Tu bahagian kita. Makna kita menganam kanan dahulu. Kita kalau kita mandi wajib memanglah kanan hadapan, kanan belakang. Kiri hadapan, kiri belakang. Ketika memandikan jenazah, kalau buat seumpama tu, kita basuh belah kanan jenazah, kita basuh belah kanan belah belakang, kita kena pusing pula. Basuh belah kanan belah belakang, pusing pula. Basuh belah kiri belah hadapan, pusing pula. Basuh belah kiri belah belakang. Jadi banyak kali pusing. Jadi memandikan jenazah, belah kanan hadapan, belah kiri hadapan. Pusing, belah kanan belakang, belah kiri belakang. Sekali pusing je, balik asal beres dah. Dia tak sama. Kita mandi wajib, kanan hadapan, kanan belakang. Sunat menganan badan. Tu pakaian disunatkan kita di hadapan. Cuma biasanya niat mandi wajib ni ketika permulaan kita basuh pergelangan tangan. Permulaan basuh pergelangan tangan, kita sudah disertakan dengan niat mandi wajib. Jadi walaupun basuh pergelangan tangan tu sebenarnya adalah sunat sebelum mandi wajib, tapi kita lakukan basuh tangan ni termasuk dalam mandi wajib dah. Jadi niatnya dah ketika basuh tangan. Kemudian satu laginya yang diamati dalam kitab, yang kena cermat hak dinyatakan dalam kitab adalah berkaitan dengan kita ni. Hak ni dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu', yang mana sangat-sangat kita kena cermat, kena amati adalah berkaitan dengan tempat istinja kita. Tempat istinja, yang mana terkadang kitab Majmu' baginda mengatakan bahawa terkadang dilupakan. Sebab biasanya orang mandi wajib selepas qada hajat beres, selepas istinja beres. Kan gitu. Orang mandi wajib, dia qada hajat selesai, dia istinja selesai, baru dia mandi wajib. Jadi di tempat istinja tu sudah suci. Ketika mandi wajib, dia terlupa nak meratakan kembali air di tempat dia istinja tadi. Hak tadi dia istinja, nak sucikan najis yang wajib kepada dia. Sekarang dia nak meratakan air ketika mandi wajib yang wajib bagi dia. Tapi ketika dia mandi wajib berdiri tu, dia tak teringat dah tempat istinja. Sebab apa? Sebab tempat istinja sudah bersih, suci molek. Bersih, suci ketika istinja. Belum lagi meratakan air ketika mandi wajib. Ada ni.
Dari berasa tempat tu clear dah, beres dah. Beres istinja. Sekarang ni kamu buat perkara lain pula ni. Kamu mandi wajib. Apabila kamu mandi wajib, kamu wajib meratakan tempat zahir badan termasuk tempat yang tadi diistinjakan. Mana kena basuh tempat tu pula. Ni kadang-kadang orang terlupa. Orang terlupa. Sebab itulah dalam kitab Majmu' bagi Imam Nawawi tu, dia selepas daripada basuh tangan apa semua, dia mulai ratakan tubuh di tempat istinja. Dia basuh pergelangan tangan, niat mandi wajib, kemudian dia pun ratakan air di tempat istinja terlebih dahulu. Sebab nanti dia akan bangun berdiri, tempat tu akan tertutup. Tapi masalahnya kita mandi wajib. Ketika mandi wajib, jangan melakukan perkara yang menyebabkan batal wuduk. Jadi kalau nak sentuh tempat istinja, dia kena pakai sarung tangan untuk memastikan wuduk dia tak batal. Sebab apa? Sebab ketika dia basuh di tempat istinja, tangan dia kena air. Tangan ni kena air. Tangan ni anggota wuduk ni. Tak tak? Anggota wuduk ni. Bila tangan ni kena air, terangkat ada besar di tangan dan terangkat ada kecil di tangan. Hak tangan sampai ke siku. Terangkat ada kecil di tangan. Sentuh je kemaluan, tapak tangan ni akan kembali berhadap kecil. Jadi nak molek laginya, ketika basuh tempat istinja, kita niat mengangkat hadas besar di tempat tu sahaja. Sebab mandi wajib, kita boleh niat juzuk. Kita niat untuk satu tubuh kan. Kita boleh niat juzuk. Saja aku mengangkat hadas besar daripada dua tempat ini, nawaitu raf'al hadasi an hazainil mahallaini. Saja aku mengangkat hadas besar daripada dua tempat, kubur dan dubur. Kita pun merata-rata tempat tu. Tangan belum lagi mandi wajib, belum lagi niat mengangkat hadas besar. Hanya niat mengangkat hadas besar di tempat tu saja. Dia pun rata-rata dua tempat, barulah dia pun basuh tangan dia, niat mandi wajib. Lepas itu kok dia pun mandi sekalian tubuh, terangkat hadas besar, terangkat hadas kecil, wuduk ada, tak terbatal. Tu. Dia panggil perkara yang daqiqah, perkara yang halu-halu. Perkara yang daqiqah, perkara yang halu-halu. Niat mandi wajib ketika membasuh tempat istinja. Niat untuk tempat tu saja. Sebab masa kita basuh tempat istinja, tangan kita akan kena air. Bila tangan kita kena air, terangkat ada besar di tangan sampai ke siku ada kecil, wudu, terangkat ada kecil di tangan. Tiba-tiba kita sentuh kemaluan, tangan kita akan kembali berhadap kecil. Nanti kita siram air di tubuh kita, terangkat ada kecilnya, beres, muka, tangan, hak lain ni, kepala dan kaki saja. Di sini kembali berhadap kecil. Kena basuh suku pula, niat ambil semayang. Jadi susah jadinya. Pening pula jadi tau. Kalau kita niat mandi wajib, kita basuh tangan, sebab nanti kita akan sentuh kemaluan, sebab kita nak meratakan dua tempat tu terlebih dahulu. Jadi macam mana? Kena pakai belakang tangan lah. Tapi pakai belakang tangan tak puas hati. Tak puas hati pakai belakang tangan. Puas hati dah. Air kuat tu kan, tembok lah air tu kuat sikit. Spray air tu kuat sikit. Lepas tu gosok dengan belakang tangan. Bila gosok belakang tangan, maknanya wuduk kita di tapak tangan yang sudah kena air tadi ni tak batal lagi. Dia kita mandi wajib, terangkat ada besar, automatik terangkat ada kecil. Tapi kalau lepas terangkat ada kecil, kita melakukan perkara yang membatalkan wuduk, kembali barang kecil di anggota wuduk tu. Ini contoh. Dia mandi wajib, niat bermula daripada kaki.
Niat bermula dari kaki. Dia pun basuh kaki apa semua. Terangkat ada besar dan terangkat ada kecil di kaki. Sampai di tengah disentuh kemaluan. Kaki kembali berhadap kecil. Naik ala kata, kena tangan sampai ke siku, kena muka, kena kepala. Makna tangan, muka, kepala sudah terangkat ada kecil. Makna kaki sahaja berkembali berhadap kecil. Sudah selesai mandi wajib, kena basuh kaki, niat saja aku ambil air semayang. Sebab kaki saja kembali berhadap kecil. Sebab ketika kaki kita peratakan air untuk mandi wajib, terangkat ada besar, terangkat ada kecil di kaki, kita sentuh kemaluan, kaki itu akan kembali berhadap kecil. Sebab kita melakukan perkara yang membatalkan wudu. Kan? Tak apalah kalau payah minggu depan kita ulang pula. Minggu depan kita ulang pula. Sebab apa? Masa cukup dah. Oh, jaga masa, jagalah masa. Kita isyak ni bertambah lewat. Kan kita kuliah lepas isyak 45 minit. Kan? Tak apalah. Waktu kita ulang balik minggu depan. Cuma nak kata majmuk tu nak kena amati di dua tempat yang pada masa kita istinja kita beres tapi bukan mandi wajib. Beres sampai time mandi wajib tak cara dah di tempat tu. Kita pun berdiri tegak. Bila berdiri tegak, tempat istinja akan jadi tertutup. Dia tak kata air ketika mandi wajib tidak sah. Sebab apa? Sebab tempat yang terbuka di dua kubur dan dubur tu, tempat yang terbuka ketika mencangkung atas dua kaki dipanggil anggota zahir badan. Tempat terbuka daripada farash perempuan, tempat terbuka daripada dubur tu ketika mencangkung atas dua kaki, itu dipanggil anggota zahir badan yang wajib disucikan pada masa istinja, yang wajib diratakan air ketika mandi wajib. Sebab dipanggil anggota zahir badan. Walaupun hadapan farash perempuan, dubur itu sebenarnya tertutup pada masa berdiri. Itu tak kira pada masa berdiri, ke kalau mencangkung atas dua kaki terbuka dipanggil anggota zahir. Tapi anggota zahir ketika istinja wajib disucikan daripada najis. Ketika mandi wajib diratakan air di tempat tu. Sebab rukun mandi wajib yang kedua, meratakan air pada sekalian anggota zahir badan. Mana anggota zahir badan? Termasuk tempat yang terbuka di farash perempuan, dubur ketika mencangkung atas dua kaki. Itu termasuk dalam anggota zahir badan. Wasanihima ta'mimu zahiri badanin. Dan yang kedua, meratakan air pada bahagian luar badan, zahir badan. Tadi termasuk tempat yang terbuka ketika mencangkung atas dua kaki. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.